Dan tiba-tiba masa diorang sedang asyik mancing, tengah strike semua, tiba-tiba kawan dia yang tengah tidur kat dalam kelong tu berlari keluar. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hai, Assalamualaikum semua. Hi Chillers and hi everybody. So, hari ini aku ingin bercerita kisah-kisah seram yang telah disampaikan kepada kami di email yang kami terima lah. So, kalau korang nak tahu, banyak juga kisah-kisah seram yang telah di-emailkan kepada kami yang tak sempat kami cerita kepada anda semua. So, tahun 2021 kami buat konten kisah seram yang di mana aku akan cerita kisah-kisah seram daripada penonton itu sendiri. Okay guys, hari ini aku ingin bercerita kisah seram daripada penonton kami, di mana kami kumpulkan kisah-kisah seram yang mengikut kesesuaian penceritaan lah. So hari ini aku ingin bercerita kisah seram di mana pemancing-pemancing diganggu semasa mereka memancing lah. Okay guys, kisah ini diceritakan oleh saudara Amal, di mana dia ni dengan 3 orang sahabat ni satu kawan satu kampung. Di mana mereka ni macam biasa, korang balik kampung kan, mesti dah lepak dengan kawan-kawan korang yang dah besar bersama, dan hobi pun sama, iaitu memancing. Jadi mereka ni plan untuk memancing di salah sebuah kelong di Kuala Selangor. So diorang mencarilah dekat Google kan, kat mana tempat-tempat untuk mereka memancing, dan mereka jumpa satu kelong yang berharga satu kepala RM50. Dan bagi mereka, harga RM50 untuk satu kepala tu murah. Yelah, macam mana tak murahnya kan. Korang kelong tu boleh duduk hampir 10 orang, dan ada generator, lengkap lah segala peralatan yang boleh korang inap dekat situ lah satu malam ataupun bermalam-malam. Tapi yang membuatkan mereka tertarik dekat situ, harganya murah sangat-sangat berbanding dengan kelong-kelong yang ada kat Kuala Selangor masa tu. So mereka ni pun plan untuk memancing pada hujung minggu lah. Pada masa itu mereka pun berkumpul seperti biasa dan bergerak daripada Perak ke Kuala Selangor. Dan mereka hampir sampai dekat situ hampir sekitar dalam pukul 5 lebih, dalam pukul 6. Dan mereka menunggulah kata tekong bot untuk pergi ke kelong tersebut. So owner kepada kelong ni berbangsa Cina. Mereka berjumpa dengan apek itu, dan macam biasa apek itu berceritalah berkenaan kelong tersebut, macam mana keadaannya, dan macam mana kelengkapan-kelengkapan yang ada yang boleh digunakan semasa mereka berada di kelong tersebut. So mereka pun bergerak dalam sekitar pukul 6 petang macam tu, menaiki bot. Dan masa tu mereka pun sampai di kelong seperti biasalah. Mereka angkat barang-barang mancing mereka, pakaian mereka ke dalam kelong tersebut. Pada masa tu pun diorang kata dah sekitar hampir maghrib. Mereka pun kemas-kemas barang semua, dan mereka pun berehat seketika lah. Sebabnya masing-masing mereka baru balik kerja sebenarnya. Mereka baru balik kerja, dan mereka ambil, orang kata, rehat sekejap kan, sebelum menunggu azan maghrib. Dan mereka pun bersolat seperti biasa lah kan. Sebagai seorang Islam, kita melakukan tanggungjawab yang dituntut oleh orang Islam. So dah lepas, orang kata, dah selesai rehat, dah semayang semua, macam biasa 3 orang ni, mereka ni terus memancing. Dan salah seorang daripada mereka ni berkata kepada mereka, aku nak rehat dah kat dalam kelong ni, korang mancing dulu lah sebab aku penat sangat ni. 3 orang ni pun mancing macam biasa. Selepas maghrib tu mancing, tengah syok mancing semua. Ikan tu orang kata memang strike lah. Memang strike. Salah seorang asasi pap, dapat memang best mancing kan. Sampai mereka dah tak sedar yang mereka hampir
mancing pada masa tu hampir dekat 3 jam. Dan tiba-tiba masa diorang sedang asyik mancing, tengah strike semua, tiba-tiba kawan dia yang tengah tidur kat dalam kelong tu berlari keluar menuju ke arah kawan mereka yang 3 orang tu. Dan kawan dia pun tegur lah, "Kau besar ni?" Kawan dia pun cakap, "Weh, aku rasa macam ada orang kat dalam kelong tu." Diorang pelik. Sebab apa? Mereka booking kelong tersebut 4 orang saja. Tak mungkin lah akan ada orang kelima. Macam mana ada orang kelima dalam kelong tu, sedangkan Apek dah briefing pada awalnya yang hanya mereka saja yang bermalam pada masa itu dan tiada siapa-siapa yang ada. Dan kawan dia pun cakap lah, "Kau ni tidur maghrib-maghrib kot, kau mengigau ni. Tak ada apa lah. Dah jom, kita mancing sama-sama." Tengah syok ikan banyak kan. Kawan dia yang tengah bangun tidur mamai-mamai lagi, dia pun okey, ambil pancing dia, setting je orang semua, pancing. Mereka ni mancing macam biasa. Mancing macam biasa, orang kata, yelah, kalau korang dah strike banyak kali bila korang memancing, korang dah tak fikir apa benda tau. Korang dah tak fikir lapar ke apa. Korang memang fokus mancing korang. Sampailah satu masa ni dalam jam sekitar 12 malam, lebih kurang macam tu, suasana kat kelong tu dah berubah. Maksudnya cuaca dah, angin dah makin kuat. Dia rasa macam ada ribut sikit, angin kuat lah kat tengah kelong tersebut. Dan rasa seperti nak hujan. Dan kawan dia pun masa tu pun cakap lah, kita stop sekejap kot, kita pun tak makan lagi ni kan. Apa kata kita masuk kat kelong, kita masak Maggi ke apa kan. So mereka berempat ni pun decide untuk masuk ke kelong untuk makan. So mereka berempat ni pun berjalan menuju ke kelong. Semasa mereka berjalan menuju ke kelong tersebut, tiba-tiba lampu dekat kelong tu terpadam. Sebab lampu yang dihasilkan di kelong tersebut menggunakan generator. So maksudnya kalau lampu terpadam, maksudnya generator tak berfungsi lah. So terpadam sendiri dan gelap. Korang bayangkan, tengah-tengah, orang kata dekat tengah laut, macam mana gelap ni tanpa sebarang cahaya bulan. Sebab masa tu memang dah keadaan memang gelap dan hampir hujan. Jadi dia pun, kawan dia pun salah seorang keluarkan handphone tu, suluh untuk carilah generator kot dalam kelong tersebut. Semasa mereka sedang suluh lah, sedang sedap suluh mencari generator, tiba-tiba mereka nampak satu lembaga yang sama-sama mengintai dekat tepi pintu. Masa tu tak nampak lagi dengan jelas. Maka kawan dia naikkan sikit lagi kabel ataupun lampu flash kabel tu tepat ke arah pintu tersebut. Korang nak tahu apa yang diorang nampak pada masa tu? Diorang nampak bungkusan sop bunjut yang jengah kepala dia dekat pintu. Masa sedang diorang suluh dan tengok makhluk tersebut, apa yang paling menyeramkan sekali kepada mereka berempat ni, makhluk tu tegur kat diorang, "Korang cari ikan ke cari aku?" Apa lagi, empat-empat orang tu berlari keluar balik, pergi tempat yang diorang duduk pancing tadi lah. Lepas tu empat-empat dia sembang. Kau nampak tak apa yang kau nampak? Dan empat-empat mereka pasti mereka nampak apa benda yang mereka semua perhatikan tadi dengan jelas. Dan benda tu adalah pocong, guys. Dan malam tu diorang dah, orang kata cuaca dah makin gelap, hujan dah mula menurun dengan lebatnya. Kelong tu kat luar, yang dua tempat diorang mancing tu, dan tak berbumbung. Bila tak berbumbung, dalam keadaan sejuk tu, benda tu masih lagi berada dekat pintu tu, tak bergerak dan memerhatikan mereka sepanjang malam itu. Nak dijadikan cerita dalam keadaan ribut, dengan keadaan angin kencang, dengan air yang kata hujan sangat-sangat lebat. So mereka berempat ni duduk rapat-rapat dalam keadaan yang sejuk, dan pada masa tu pun tengah hujan, tengah ribut dan kilat sekali kat luar tu, sampai tertidur. Dan ada yang salah seorang daripada mereka terkencing kot dekat kelong tersebut. Sampai ke esok paginya,
tekong owner kepada kelong tu datang untuk hantar breakfast kepada mereka semua. Bila sampainya tekong tu dekat kelong tersebut, Apek tu pun tanya dekat mereka berempat, korang, kenapa tak ada tidur di dalam? Kenapa tidur di luar? Hujan-hujan ni sudah basah. Mereka pun tak banyak cakap. Mereka bangun dari tempat mereka berkumpul tu, yang duduk peluk-peluk tadi tu, punya kesejukan. Bangun, pergi masuk dalam kelong, kemas barang mereka semua dan keluar. Terus pergi ke Apek naik boat. Dan Apek pun terkejut. Korang, kenapa ni? Kami mau balik. Kamu kata mau 3 hari mah kat sini. Ini baru 1 malam. Dia kata, tak apa, saya mau balik. Kira benah duit tu. So Apek tu pun tak banyak cerita, bawa. Masa tengah bawa dalam boat tu, Apek tu tanya, kenapa korang mau balik awal? Rugi mah 3 malam. Diorang pun bercerita kisah yang berlaku pada malam tersebut. Dah Apek tu tergelak. Hayya, RM50 you expect apa mah kat kelong ni? Dia pun diam sampai menuju ke darat. So kat konklusinya kat sini, selalunya tempat yang banyak ikan, orang kata berpenghuni. Dan kelong tersebut adalah kelong yang bagi diorang yang first time diorang rasa yang sangat-sangat seram. Kau bayang kan, tengah-tengah sedap mancing, lepas tu dah dan cuaca dah gelap pada masa tu dengan hujan semua. Tiba pula generator mati, nampak pula pocong. Kalau korang jadi dia, macam mana? Okey, itulah kisah pertama daripada seorang pemancing, iaitu bernama Amal. So kisah keduanya adalah mereka mempat lagi plan untuk mancing di sebuah tasik berdekatan dengan Greek. Dan mereka bercerita pada masa tu mereka pergi 4 orang juga. Masa 4 sahabat ni memang kawan baik satu kampung. Setiap plan memancing setiap kali mereka bercuti balik kampung lah. So diorang pergi ke kawasan Greek ni. Dan kawasan Greek ni, tasik dia, diorang menceritakan tasik tu agak besar dan sunyi. Malam tu diorang decide untuk mancing 1 malam sebenarnya. Diorang mancing 1 malam dan berkemah dekat situ. So macam biasa dah sampai, mereka pun turun kapal latang daripada kereta. Mereka pasang kemah macam biasa semua. Dan malam tu diorang mancing. Dan diorang mancing macam biasa. Dan kali ni berbeza lah daripada situasi dekat kelong, di mana yalah, kau memancing dekat darat. Kau bukan mancing dekat kelong kan. Kelong kau kena, orang kata, duduk pun dekat-dekat. So bila dah orang kata kau mancing dekat darat ni, dekat tasik, nak ambil mood feeling memancing tu, diorang akan duduk jarak jauh-jauh lah. Maksudnya tak nak lah kata jodan korang tu saling, orang kata, bersilang dengan umpan yang mereka baling nanti. So jarak antara mereka berempat ni dalam sekitar orang kata dalam 50 meter macam tu kot, something like that. Aku pun tak pasti. So dia menceritakan jarak dia agak jauh sikit lah, setiap salah seorang. Dan seorang kawan dia ni duduk paling jauh sekali daripada tapak campsite diorang duduk. Dan mereka, orang keempat ni lah yang aku boleh gelarkan sebagai nama dia Fuad. So Fuad ni duduk paling ujung sekali tau. So dia mancing dalam pada sekitar pukul 9 lebih tak silap aku. Dia orang cerita mancing macam biasa, pasang umpan, baling, pasang umpan, baling. Macam biasalah, nak mancing ni kena sabar. Kadang-kadang umpan habis. So dah pasang baling, ikan tak lekat-lekat. Tiba-tiba tengah salah seorang tu tengah pasang umpan, baling, dia terdengar pokok belakang yang dia duduk tu bergoyang kuat. Dan macam pelik lah. Apa benda yang malam-malam buta yang bunyi yang pelik sampai pokok boleh goyang? Takkan monyet kan malam-malam kan? Mungkin monyet tidur, kita pun tak tahu. So dia pun tak ambil pot, just mancing lagi, baling. Pop. Masa tengah baling tu, dia dengar lagi dekat belakang dia bunyi yang kuat juga, bunyi pokok bergoyang, bunyi something like that macam tu. Kali ni Fuad tu decide untuk melihat apa yang berada di belakang diorang. So masa dia tengah tarik Jordan dia tu, dia pandang belakang. Slow dia pandang. Slow nampak diorang nampak Kak Pon tengah bertenggek dekat dahan pokok
di belakang dia. Dan pengalaman kisah kelong yang diorang dah alami 4 orang tu, so diorang dah decide untuk bagi satu keyword. Kalau korang nampak something ataupun makhluk, keyword dia aku lapar. Maksudnya diorang tahulah kat situ ada makhluk lain. So situ keyword dia. Keyword yang diorang gunakan, orang kata kunci untuk betul yang jomlah. So kawan dia pun tarik lah, diorang tu laju-laju tarik bungkus pergi ke orang yang ketiga berada hampir penghujung tasik lah maksudnya. So kawan dia yang seorang lagi ni pun tengah duduk-duduk isap rokok semua, tanya, Fuad, asal kau ni? Aku lapar tu. Lapar? Oh, ya ke? Kau nak makan kat mana ni? So perkataan kau nak makan dekat mana tu adalah key untuk dia tanya kat kawan dia, benda tu ada kat mana. Kawan dia pun jawab lah, kat kedai belakang ni. Kedai belakang? Oh, nanti jom aku pun kemas. Sambil kawan dia kemas, kawan dia pun nampak pontianak tu bertinggik di belakang dia. Maksudnya semasa perjalanan Fuad tu nak pergi ke kawan dia yang ketiga tu, benda tu melompat setiap dahan pokok sehingga orang yang ketiga tu, dan orang ketiga tu dah perasan lah, benda tu dah makin dekat dah dengan pokok. Maksudnya dah hampir dekat dengan diorang lah. So diorang macam biasa kemas juga dengan keadaan kelang kabut, kemas pergi ke arah orang kedua. Dan orang pertama pada masa tu dah nampak tau, yang 3 orang ni dah makin dekat-dekat dengan dia sambil bawa joran. Dan orang kedua ni pun sama juga perasaan macam orang yang pertama tu, nampak ada something yang tak kena dengan diorang ni. Sambil diorang tu dah hampir dekat dengan dia, yang kedua tu tengah tarik pelan-pelan dia punya umpan. Tengah tarik pelan-pelan. Lepas tu dia bertanya, Azal, aku lapar, dah lama duduk kat sini. Orang yang kedua tu dah tahu dah, benda member 2 orang ni dah kena kacau ni. So ayat yang sama lagi keluar, kat mana nak makan ni? Apa lagi 2 orang tu betul, dekat ni. Kalau kau perasan dia belah kiri, belah kanan. Maksudnya belah kanan dia, maksudnya dia orang tak bertentangan macam ni. Belah kanan dia maksud belah kanan pokok yang di mana pontianak itu duduk. So sambil dia bungkus, dia perasan makhluk tu bertinggik lagi dengan keadaan kelang kabut tengah tarik-tarik. Yang pemancing yang pertama tu dah nampak dah 3 orang tu tengah ni, dia pun kemas. Tengah kemas tarik-tarik, benda tu tiba-tiba gelak dan menyilai. Dia gelak macam tu guys. Dia gelak macam tu pada masa tu. Apa lagi 3 orang tu yang dekat ujung sana berlari, tinggalkan semua. Yang paling kelakar sekali, yang pertama tak sempat nak kemas, belah macam tu saja. Belah macam tu, naik kereta terus keluar daripada campsite yang diorang duduk dekat tasik tu, dan tinggal semua peralatan diorang dekat tasik tersebut. Diorang cari pot kedai makan yang diorang lepak lah, kedai sekitar. Jauh juga lah kedai makan yang diorang cari, sebab kawasan Great kan, kita tahu kawasan Great ni bukan kawasan yang macam bandar ke apa. So nak dapat kedai makan tu agak terlalu jauh. So orang dah lepak cari kedai makan, dan orang lepak pada malam tu, diorang bercerita apa yang berlaku pada masa tu. So kawan dia bercerita dalam malam tu, yang masa Fuad ni tengah mancing, pokok tu bergoyang semua, dan kawan pertama tu dah sampai menggigil dengar cerita yang apa yang mereka kena kacau pada malam tersebut. So sampailah keesokan paginya, mereka lepak dekat kedai tersebut, dan mereka baru bergerak menuju balik campsite dan mengambil barang-barang mereka. So itulah cerita kisah seram mereka berdua semasa mereka mancing di tasik. Dan kali ini ada kisah yang ketiga, orang yang sama menceritakan kisah di mana diorang ni memancing di sebuah sungai, ataupun senang cerita area, aku tak pasti area mana, dia tak bercerita. Cuma yang dia mention kat situ, sungai tu ada kelong kecil yang boleh untuk pemancing memancing kat sungai tersebut. Pada masa itu mereka berempat ni macam biasa, hobi mereka memancing kan. Mana-mana tempat kalau korang cerita, kasih on, kasih pecah itu tempat. So mereka ni dah sampai dekat kelong sungai ni. Diorang ni ambil posisi masing-masing dan memancing lah pada masa tu dalam sekitar pukul 10 pagi. Kali ni diorang tak mancing pada waktu malam,
Diorang mancing pada waktu siang. Saya masa ambil side semua. Dan kalau korang nak tahu, tempatnya banyak ikan ni, tempatnya memang ada penghuni yang duduk kat situ. Memang rancak. Memang rancak. Asal letak, strike. Asal letak, strike kat tempat tu. Mancing. Sampailah salah seorang daripada kawan dia ni berhenti sekejap. Sambil tu isap weed ataupun isap ganja. Tengah sedap isap ganja. Pap. Dia pun terbaring kejap. Kata hide lah. Kata tarik bulan lah. Senang cerita kan. Dia fly. Tengah sedap layan kepala semua. 3 orang ni pun mancing. Pop, strike. Tiba-tiba kawan yang tengah baring ni nampak satu nenek tua, ataupun senang cerita nenek kebayan, dekat sungai punya daratan. Maksudnya kelong dia dekat tengah sungai. So dia nampak ada darat tu, ada nenek tua kat tepi tebing tu. Dan kawan dia bangun. Tengok sekali lagi nenek tu. Dia gosok mata dia ni. Lepas tu dia bertanya kat kawan dia seorang, kau nampak tak apa aku nampak? Kau nampak apa Ada orang tu kat tebing tu. Kawan dia masa tu tahu yang dia tengah hide. Dia cakap, kau tengah stone kepala kau ni, mana ada apa. Lepas tu kawan yang tengah hide tu pun baring balik layan kepala sambil tarik bulan lah. Tarik bulan, layan semua. Lepas tu 3 orang dia pun mancing. Kawan ni yang stone tu lagi bangun balik. Kau tak perasan ke? Perasan apa? Aku nampak orang tua tu dekat tepi tebing tu tengah party dengan kita ni. Lepas tu kawan dia yang lagi 2 orang ni pun dah start, orang kata ambil kisah lah. Habis cakap kan, tengok tepi tebing, tak ada apa. Lepas tu lah ni tiga-tiga ni maki dia orang, kau ni stone macam apa. Dia orang pun tiga-tiga orang pun maki, kau ni stone, tak payahlah ganggu kita orang kan, cerita hantu kau ni. Dia orang tak pedulikan lagi amanan kedua kawan dia. Kawan dia pun fikir, betul juga aku ni tengah stone kan. Dia baring. Dan kali ketiga ni, benda tu semakin dekat dengan kelong. Maksudnya dekat mana? Dekat penjuru kelong. Nenek tu dah duduk dan berdiri dekat situ. Kali ni kawan dia yang stone tu bangun, berdiri, tepuk kawan dia, pap. Kali ni aku cakap betul. Tu kawan dia, 3 orang tu pusing. Apa lagi? Nenek kebayan tu berdiri, pandang diorang macam ni. Tiga-tiga tu menggigil macam tu. Bukan jual siapa macam ni. Bukan jual, punya takut dan terkejut ni. Lepas tu kawan dia yang stone tu cakap, aku dah kata aku tak stone. Kau orang cakap aku stone. Sekarang ni apa macam mana nak buat? Mereka berhenti dan duduk dalam kelong tersebut sehingga tekong tu datang. Dia tanya, kenapa ni? Sebab masa tu waktu tengah hari, waktu mereka makan tengah hari, dan tekong tu datang untuk bagi makanan tengah hari kepada mereka semua. Bang, saya dah balik lah bang. Kata 1 hari. Tak apa lah bang, kasih burn lah duit ni, bawa balik. Cerita, rupanya tekong tu bercerita dah ramai dah pemancing-pemancing yang diganggu oleh nenek tersebut. Tapi nenek tu tak kacau apa, cuma berdiri tengok je dia orang mancing. Tapi kalau aku jadi dia orang pun, aku serang kot. Yalah, dengan muka wajah macam rambut aku ni kan. Pandang, tengok kau macam ni. Tiba-tiba kat kelong, macam mana makcik tu daripada darat boleh tiba-tiba muncul dekat kelong tersebut? Macam mana dia boleh berenang kuat lentang ke macam mana? Itulah kisah seram ketiga daripada pemancing. Okay guys, itu saja kisah seram daripada pemancing. Kepada mereka yang kaki-kaki pemancing, aku pasti korang ada pengalaman dan kisah seram korang semasa memancing. Dan kepada mereka penonton-penonton yang ada kisah-kisah seram yang ingin kongsi bersama Santai Chill, korang boleh email kepada kami, IG dan Facebook. Tapi aku galakkan korang email terus kepada email kami lah, Santai Chill. Dan hantar dalam bentuk words dan mudah difahami. Korang jangan tulis ringkas-ringkas sangat. Macam mana kami nak cerita dekat korang kalau kisah ringkas sangat? Kalau boleh biar kisah tu mudah difaham dan tanpa ada short form. Letaklah sekali titik dengan noktah tu tepat-tepat. Janganlah korang satu baris tu tak ada noktah. Penat aku nak bercerita nanti. Okay guys,
Seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe video kami. Bye-bye.